اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Baridah, muka surat 5, bayang kedua daripada atas. Muka surat 5, bayang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yakni mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni tertentu yakni tertentu pada wajib katanya di atas kafir, di atas orang yang kafir yang hendak masuk Islam juga. Jadi mengucap dua kalimah syahadah tertentu, yakni tertentu pada wajib kena mengucap, tertentu pada wajib kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib kena kata dua kalimah syahadah ni di atas kafir, orang kafir yang hendak masuk Islam juga. Makna kalau hak Islam dah tak wajib kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bukan kira dalam ibadat ni. Ini semata-mata kata, semata-mata mengucap dua kalimah syahadah. Adapun kalau kira dalam ibadat, dalam tasyahud akhir contohnya, itu rukun qauli, wajib kena kata. Tak kata tak sah. Tasyahud akhir rukun qauli kita tak sah solat. Ni kira semata-mata kata tu. Wajib kata kepada siapa ni? Orang kafir yang nak masuk Islam. Adapun orang Islam tak wajib kata. Orang Islam hanya wajib mengaku, terima bahawa dua kalimah syahadah ni adalah perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diketahui secara mudah. Orang tahu belaka Nabi bawa dua kalimah syahadah ni jelas nyata dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan dua kalimah syahadah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara agama yang Nabi bawa, yang diketahui secara umum, semua orang tahu. Dua kalimah syahadah ni perkara agama yang Nabi bawa. Jadi orang Islam dah ni dia tak wajiblah kata, dia wajib kena terima bahawa dua kalimah syahadah ni adalah perkara agama. Dua kalimah syahadah ni adalah salah satu daripada rukun Islam. Hak wajib kena katanya adalah orang kafir yang nak masuk Islam. Ini rukun yang pertama daripada 5 rukun Islam. Kemudian terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan takrif pengertian Islam. Kemudian saya cerita selalu dengan takrifan iman, kemudian takrifan ihsan. Sebab dia dekat, bezanya sebalik antara dua. Islam terima zahir, iman terima hati. Islam terima, ihsan buat. Jadi dia kena kapuh lalu. Pembicaraan terdahulunya bab takrifan Islam,
Takrifan iman bawah ni tak baca lagi. Takrifan Islam pun tak baca lagi. Tapi dia kena regu selalu. Sebab Islam terima zahir, iman terima hati. Kena berbeza lalu. Terima zahir makna apa, terima hati makna apa. Terima zahir ni kita mengakulah ini perkara agama yang Nabi bawa, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima. Kemudian hati pula kena ya jugalah. Jangan mulut je ya, hati engkar, hati tolak. Maknanya zahirnya Islam tetapi hatinya tidak beriman. Dipanggil munafik. Islam pada hukum zahir, tapi di sisi Allah Ta'ala orang yang kafir. Sebab apa? Sebab dia ya mengiyakan pada zahir saja, tetapi hati tidak mengiyakan, hati tidak terima. Kemudian Islam ni terima zahir, terima iyakan. Lepas tu takkan terima saja, takkan ya saja. Kalau kata Nabi royak semayang wajib, puasa wajib, orang Islam kena terima, yalah semayang tu wajib, yalah puasa tu wajib. Semayang tak wajib tu abang apa? Tak terima, engkar, batal Islam. Puasa tak wajib tu engkar, tak terima, maka batal Islam. Sekarang ni kena terima. Kewajipan solat, kewajipan puasa kena terima. Lepas tu terima saja je ke? Syarat menetapkan wajib, ya wajib. Lepas tu ya je. Lepas tu buat. Buat tu pergi kepada ihsan. Ni kena bubuh lalu tiga-tiga ni. Islam, iman, ihsan ni kena rakung lalu tiga-tiga. Baru kita boleh faham molek. Dah kalau terima, mesti buat, mesti tunaikan, mesti laksana. Kalau tak buat, tak tunaikan, tak laksana, terima apa balas tu? Tak terima lah tu. Tak semestinya gitu. Orang yang tidak solat berarti dia tolak kewajipan solat. Ada yang tak sayang dengan orang tak solat, tak mayambang, panggil apa? Tak tahu garis isi. Tak? Dipanggil tak tahu garis isi. Mayat bang budak tak tahu garis isi. Situlah. Tak mandi-mandi, tak naik rumah, apa tengah malam, tak tahu garis isi. Orang yang tak solat seumpama ni, kita dengar tak dia cakap semayang tak wajib, semayang tak ada faedah, buat benda semayang kau walau saja je. Dia cakap gitu ke? Semestinya dia akan kata gitu. Ditolak, diengkar kewajipan solat bagi orang yang tidak solat, semestinya gitu. Dia tanya dia buat pun budak semayang. Dia buatlah alasan karuk dia tu. Alasan tu karuk, tapi dia engkar tak kewajipan. Dia tak engkar. Dia buat alasan kenapa dia tak semayang. Bapa budak semayang, semayang ni tak wajib. Gitu. Tu kafir ya. Orang yang ponteng puasa tu semesti dia engkar kewajipan puasa. Tak semestinya. Orang perempuan contohnya yang dedah aurat, kepala tak tudung, dia terima perkara agama, tudung kepala wajib, tutup aurat ni wajib. Tiba-tiba dia tak tutup kepala, dia buka kepala, dedah aurat. Semestinya dia kata tak wajibnya tutup kepala, tak ada faedah tutup kepala tak bagus udara tak masuk, kesihatan tak baik. Sebab udara tak masuk, sekat lemah dalam kepala tudung. Ada cakap gitu. Mekah orang tudunglah kepala, sebab Mekah berdebu padang pasir. Dan tempat kita ni bukan ada debu padang pasir, tudung buat apa? Semestinya cakap gitu. Dah. Dia apa dah tutup kepala dia buat alasan dia. Nanti dulu semula-semula, nanti balik Mekah, lepas balik Mekah barulah nak mula pakai tudung. Tu alasan dia. Alasan tu tak betul belaka. Tapi bukan bererti orang yang tidak laksanakan, tidak tunaikan perkara agama, bererti dia tidak terima, dia engkar, tidak semestinya. Sebab itulah kena letak molek. Islam terima, ihsan laksana.
Tapi hak Islam yang comelnya, Islam yang sempurna, kena ada ihsan lah, kena jadi muhsinin lah, orang yang ada ihsan laksana. Cuma nak ceritanya, Islam terima zahir, ihsan laksana. Orang yang tidak laksana, dia tidak batal Islam selagi dia terima. Tapi Islam ni Islam yang fasik, Islam yang derhaka, Islam yang tidak sempurna, sebab dia tidak laksana. Tapi Islamnya tidak batal selagi dia terima, dia tidak engkar, dia tidak tolak, maka masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Sebab antara dua ni kena letak faham molek. Apabila orang yang tidak melaksanakan perkara agama, jangan kita mudah-mudah kata tolak. Jangan kata mudah-mudah kata tolak. Tu tolak agama. Tolak agama, kocah pun orang noh tolak agama. Tolak hukum agama. Mana tolak hukum agama? Semayang tak wajib, tolak hukum agama. Mana orang yang tidak laksana perintah agama, jangan kita letak dia tolak hukum agama. Tolak hukum agama batal Islam. Dah tak laksana tu, itu orang Islam lagi, tapi yang derhaka kepada Allah, fasik, zalim, tak pakar. Bukan Islam comel, jangan salah faham. Tapi kalau tolak hukum agama, yang hukum agama tu diketahui secara umum, tu batal Islam. Tolak hukum agama dengan tidak laksana agama, perkara yang sangat-sangat berbeza. Macam contoh tadilah, orang tak solat, orang tak puasa, orang yang tak tutup aurat. Apa apa ni? Orang tak laksana perintah agama. Ditolak tu, tolak hukum. Ditolak hukum kewajipan semayang, ditolak hukum kewajipan puasa. Gitu. Tak boleh buat gitu. Sebab kalau tidak laksana, maka jadi batal Islam, murtad walizabillah. Ini khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kata dia tolak pelaksanaan, tu kan yang kedua pula, perkara lain kan tu. Tolak pelaksanaan. Cerita dah bab poligami kelas yang terdahulu kan. Tolak hukum poligami siap itu hukum agama. Dia ditolak, tak terima, tolak pelaksanaan, tak setuju untuk lelaki dia kahwin seorang lagi. Kita panggil apa? Tolak, tak terima pelaksanaan. Dah betul tak gitu? Tengok keadaan lah. Kita bukan nak cerita betul tu. Ada pun kalau kata tolak hukum poligami ketinggalan zaman. Hukum poligami menzalimi maknai perempuan. Hukum poligami tak pakar. Tu siap. Tu panggil apa tu? Tolak hukum agama. Tapi apabila lelaki nak kahwin selagi, dia tak terima, dia tak setuju. Bukan tak setuju, bukan tolak, tentang perang tau. Perang dunia ketiga. Bukan setakat tak setuju, tolak, tentang isytihar perang. Bukan isytihar perang ni satu-satu orang. Dia pakak peluk dengan anak beranak. Ni panggil apa? Negara bersekutu. Dia tak perang senegara, dia ada negara bersekutu. Kita lawan, kita perang, kita pakak adik-beradik. Ni negara bersekutu, perang nak lawan. Kenapa? Kerana kawan tu nak kahwin seorang lagi. Bersekutu benar ni. Bukan perang senegara ni. Bukan perang bini je, perang untuk lelaki. Ni habis ni. Dia kupur dia punya ni lah, pakatan bersekutu ni, dengan adik-beradik dia, dengan mak dia, dengan mak dara dia, dengan jiran-jiran dia, dengan kawan-kawan dia. Dia pun tubuhlah satu pakatan untuk perang lawan suami dia nak kahwin seorang lagi. Tu bukan tak setuju tu, itu lawan perang. Dan ni saya cakap perang ni memang ada cakap gitu. Kita anak beranak kita
pakat molek. Kita perang dia. Perang, faham tak perang? Mana lawang sungguh lah. Tak setuju. Tapi dan jodoh jadi juga. Lepas itu berdamai. Damai. Damai. Perang separuh jalan aja. Dah jadi kat nikah. Tak setuju ke apa tu? Nak tolak ke apa tu? Nak lawan ke apa tu? Nak perang ke apa tu? Nak tolak hukum Tuhan? Nak lawan hukum Tuhan? Nak berperang dengan hukum Tuhan? Hukum tak ada mana nak stop. Lepas tu pelaksanaan. Tu bab lain. Ni kena letak molek ni. Nak, di sini bukan nak bicara molek ke tak molek, dia perang, dia lawan, dia tak setuju, dia berontak. Tu kan nak cerita bab tu. Nak cerita biar faham molek beza antara tolak hukum agama, tentang hukum agama, dengan tolak pelaksanaan, tentang pelaksanaan. Tak, kena letak molek antara Islam dengan Islam. Tapi jangan faham sini bukan kata tolak pelaksanaan tu benda molek, jangan salah faham. Itu bab ihsan lah pula. Tapi cuma nak cerita kalau tolak hukum agama, tentang hukum agama, engkar hukum agama yang ijma' ulama, yang semua orang tahu belaka, tu batal Islam, wal'iyazubillah, murtad orang ni. Sebagai contoh, anak nak belajar agama. Belajar agama ni wajib ijma' ulama. Kadang-kadang mak ayah tak setuju. Nak kata mana? Tolak hukum belajar agama ke tolak diri belajar tu? Kang belajar, kang gelap masa depan, kang nak kerja gapo, kang lagi nak makan gapo, kang. Sekarang ni dia tolak hukum belajar agama ke dia tolak nak belajar tu? Ni kata kena tak molek. Ni contoh. Ni Nawi faham antara tolak hukum dengan tolak pelaksanaan. Tolak hukum dengan tolak pelaksanaan. Jadi bini dia nak pakai biasa tutup aurah macam biasa. Tiba-tiba tok lelaki dia tak setuju. Allah, hari ni sehari je. Tepak nak pergi ni, tepak ni tak ada pakai tudung, malu tu lelaki Contoh hari ni sehari je minta, biarlah tak usah tudung hafal sekali. Contoh tak usah tudung hafal sekali. Kan baru ni kecoh hok ni hok hotel tau. Tak boleh pakai tudung. Tak boleh pakai tudung. Hok duduk depan tak boleh pakai tudung. Duduk depan sambut mari nak daftar tu lah, dia kena pakai tanya bongeng situ baru orang masuk nak daftar, nak menginap di hotel dia. Jadi kita kira minta itu sehari je. Ni tak sesuai ni misalnya. Jadi bini nak pakai tudung, suami tak setuju. Suami kata tak payah. Dia tak setuju, betul apa tu? Betul hukum? Dia tak setuju betul pakar pelaksanaan tu. Sebab hari tu dia kata jadi gini, jadi apa pasal ni? Tok lelaki yang sepatutnya kena pastikan bini tu tutup aurah. Tiba-tiba bini tutup aurah molek-molek, dia metok juga sehari ni je. Jangan pakai tudung. Misal kita nak panggil dia tolak hukum. Ditolak pelaksanaan. Pakar lah. Tak ada ihsan, tak pakar. Cuma tak ada ihsan, Islamnya tak batal. Tapi Islam yang fasik, Islam yang zalim, yang tak ada nilai dalam agama. Tapi hukumnya masih lagi Islam. Tu je. Sebab itulah kalau kita nak berbincang, nak bermesyuarat, nak kita kata nak mengundilah, kita kata bab ketetapan hukum ni putus, tak ada hak. Bab pelaksanaan, tempat lain. Bab pelaksanaan.
Bab hukum siapa-siapa tak ada hak. Ni hukum agama ni. Macam mana ni? Kita kena mesyuarat hukum ni guna tak ada hak. Ni hukum agama. Kita nak melaksanakan hukum agama. Macam mana kaedah kita nak melaksanakan? Kita kena berbincang. Kita mulanya di mana? Nak buatnya kaedah macam mana? Kita berbincang. Kita bermesyuarat. Di sini akan timbul setuju tak setuju, setuju tak setuju. Orang ni kata setuju, pelaksanaan bergiam-giam. Orang ni kata tak boleh lagi pelaksanaan bergiam-giam. Ni apa panggil apa ni? Duk bahas bab ihsan. Bab hukum agama, bab Islam tak boleh kosek. Nak bahas hukum ni tak boleh bahas. Bab hukum tak boleh bahas. Bab pelaksanaan. Pelaksanaan hukum agama wajib. Pelaksanaan hukum agama wajib ijma' ulama. Ini ihsan. Tiba-tiba pelaksanaannya tertangguh. Tertangguhnya kerana apa? Kerana ada alasan-alasan. Alasan tu alasan syar'i ke tidak? Alasan yang muafakat dengan ketetapan agama ataupun tidak? Ataupun alasan nafsu? Alasan syar'i itu alasan nafsu. Kalau alasan syar'i ada kelonggaran, bab pelaksanaan boleh tangguh. Kalau ada alasan syar'i. Kalau ada alasan, tidak ada alasan syar'i, alasan nafsu semata-mata, tidak melaksanakan, tidak menunaikan ihsan, maka fasik zalim. Ada gitu ya. Tapi kalaulah penangguhan pelaksanaan ada alasan syar'i, alasan yang syarak membenarkan alasan seumpama tu, maka tak ada salah lah. Ini antara Islam terima ketetapan agama, ihsan buat, laksana, tunaikan. Ini sikit je sebenarnya. Sikit je. Sama juga Islam dengan iman, tekah sikit je. Islam dengan ihsan, tekah sikit je. Islam terima zahir, iman terima hati. Tu tekah beza dia nya. Islam terima, ihsan buat, laksana. Tu tekah dia, sikit je. Tapi tak kena beza sini ni kucalanan lah. Bila tak setuju saja pelaksanaan, batal Islam, jeng. Tak setuju pelaksanaan, itu pergi pada ihsan. Tadilah tak setuju tu alasan tu alasan tepat dengan hukum ataupun alasan nafsu semata-mata. Alasan nafsu semata-mata fasik zalim. Kalau fasik zalim dia tak kafir ke ingat. Jangan. Fasik zalim dalam derhaka kepada Allah berdosa, iman akan jadi kau lama kau dak orok iman kita. Jangan. Fasik zalim ni tak ada harga dalam agama. Jangan buat main. Ni kita cerita bab Islam dengan ihsan. Perkara paling besarnya iman. Iman ni. Kalau duduk dalam keadaan fasik zalim, dosa, iman nak tahan tahu mana. Iman ni benda dalam. Hak benda zahir Islam, jaga lidah, okey je lah. Ilmu ada kan? Cakap molek, jangan cakap bebek korang. Tu kita jagalah bab lidah. Tapi ni hak dalam ni, hak kepercayaan ni. Bila udah kena neraka dia kau gocang tak kuat. Ni ditakuti. Akhirnya walaupun zahirnya tak punya apa-apa, tiba hati sudah engkar, tolak, maka batal iman, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum zahirnya adalah orang Islam, sebab kok luarnya comel, tak ada bunyi perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawa dia engkar, tolak hukum agama. Sebab tu kata ihsan sangat besar peranan untuk menguatkan iman. Cuma nak bezanya kalau batal Islam jadi kafir. Kalau tidak ada ihsan, zalim dan fasik. Kalau batal Islam tu kafir, waliyazbillah.
Boleh beza tak? Islam terima zahir, iman percaya hati, Islam terima ihsan laksana. Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah dengan bahawa engkau buat segala yang disuruh, tinggal segala yang dilarang. Itu ihsan. Anta'budallah. Nabi jawab, bila Jibril AS tanya Nabi apa dia ihsan, Nabi jawab anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah dengan bahawa engkau menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Jadi Islam terima bulat-bulat segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hak kita baca doa iftitah tu. Hak asal ayat Qurannya inni wajjahtu wajhiya lillazi tu. Di akhir ayatnya wa ana awwalul muslimin. Itu perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini contoh orang Islam yang sebenar-benar lengkap dengan ihsan. Tapi nak ceritanya Nabi Ibrahim AS terima bulat-bulat tanpa tanya kenapa. Tetapi perkara yang diperintah kepada Nabi Ibrahim AS selayaknya dengan Nabi Ibrahim AS. Kita maklumlah, perintah tinggal anak isteri di tempat yang tidak ada orang. Bayangkan daripada Palestin pergi ke Mekah, tinggal tempat tak ada orang, air cuma ada segereba je. Kenal segereba? Bisa dengar tak? Betul tak sebut segereba? Bisa dengar? Air segereba. Tak tahu? Dia dulu dia kambing seekor. Jadi dia tak belah kulit tu. Dia cuma buat lubang alik kepala, buat lubang alik bawah lah. Nak keluar dia punya daging-daging dalam tau. Tapi dia punya, kalau biasa kita kan lapor kan, lapor lembu kambing ni kita pakai belah tengah lalu lah. Ni tak ni, dia cuma belah kepala, belah depan, belah belakang je. Daging tu keluar habis, maknanya tengah tu comel lah kulit kambing tu. Dia pun tutup orang belakang, dia pun buah air. Masa tu dia panggil satu gereba. Mana kambing-kambing tu, maknanya dia punya kulit dia tengah tak belah lah. Belah jadi wak geduk lah pula. Belah jadi buka gitu, tak belah lah. Mana dia wak keluar daging daripada depan ke belakang kosong. Lepas tu dia pun tutup belakang ubah air. Itu segereba. Setakat tu je air. Kemudian tidak ada orang di situ. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim terima. Nabi Ibrahim tak ada anak lagi tu, anak pertama. Nabi Isa AS 14 bulan lepas itu pula boleh dilahirkan Nabi Isa AS. Tu satu-satunya anak Nabi Ibrahim AS. Anak apa salah? Mak pun tak ada salah. Anak sama telah lagi. Satu-satu anak. Tapi diperintah oleh Allah, letak budak-budak ni. Bukan orang tua, tak ada salah apa pun. Tak ada orang. Tapi adakah Nabi Ibrahim tanya, kenapa ya Allah hukum ni tak munasabah ni ya Allah? Musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim kata musliman, orang yang serah diri. Wa ma ana minal musyrikin. Tu kuat lagi tu. Aku bukan orang musyrik. Mana orang tidak serah diri ni, Tuhan kata gitu, dia kata gini, Tuhan kata gini, dia kata gitu. Itu orang yang mensyirikkan Allah. Tolak hukum agama tu syirik. Dah, musliman Nabi Ibrahim kata, orang yang serah diri. Itu hukum Allah. Tuhan kata seumpama tu, letak je lah. Siti Hajar tanya, perintah Allah, perintah Allah. Terima je lah. Dah perintah Allah. Kalau timbul kata hari tu cerita kemudian tu. Tak ada kata letaklah anak sikit di situ, nanti akan keluar air Zam-Zam, boleh pakai sampai bila-bila. Tak ada. Siti Hajar pun sama. Nabi Ibrahim tak ada ayat kata air akan keluarlah airnya. Tak ada. Adat kata mati.
mati tengah padang pasir, kiruan dia agak dengan budak kecil. Dah perintah Allah. Ini yang panggil contoh keluarga orang Islam, keluarga musliman, terima dia. Lepas tu sampai masa besar nak sembelih pula, terima je. Tahu tak? Ini contoh orang Islam. Kita duk baca semua dalam semayang kita tu. Kita baca semua kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya kerana Allah, Allah perintah, apa masalah laginya? Kalau kerana Allah, kang gini, kang gini, kang orang kerana Allah, bukan kerana dunia. Hidup mati kita kerana Allah. Musliman wa ma ana minal musyrikin tu. Ingat baik tu dua tu. Islam bukan orang musyrik. Waktu di hujung pula, kalau kita dah baca dalam solat kita tu, di hujung tu apa? Wa bizalika umirtu tu. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tiada sekutu bagi Allah, dan demikianlah tiada sekutu diperintah akan aku, jangan menyekutukan Allah. Lepas tu wa ana minal muslimin, aku di kalangan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terima bulat-bulat segala perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu tok bacaan tiap-tiap kali solat kita. Ini cerita orang Islam yang terima bulat-bulat. Terima bukan terima saja, berserta dengan keyakinan di hati, iman dan pelaksanaan. Jadi Islam terima bulat-bulat tanpa berbicara akan segala tetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebut dah minggu lepasnya, orang kafir nak masuk Islam kena kata hak ni. Bukan kena baca Fatihah, bukan kena baca qul huwallah, bukan. Kena kata hak ni. Kena mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab pengertian 2 kalimah syahadah ni merangkumi satu agama. Merangkumi. Bukan hanya Islam sahaja. Bukan merangkumi iman dan merangkumi ihsan di bawah 2 kalimah syahadah ni. Sebab tu orang tua-tua 2 kalimah syahadah ni mereka sangat tekan. Syarat syahadah, rukun syahadah, pengertian syahadah. Syahadah ni pengakuan kita, pengiktirafan kita, bukan dipaksa-paksa. Kita yang naik saksi, kita yang mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, kita nak tubik kat mana lagi? Nak elok kat mana lagi? Masa minggu lepas lah, kalau kerja contoh, kalau ada dua boh di pama masing-masing, bahagian masing-masing, boh masing-masing, kita kena boh tak berapa tu sikit. Kawan kita kena boh baik. Kita pun ejah lah nak tukar di pama, nak tukar bahagian, nak kerja kat kawan kita hak boh dia baik. Tu boleh lah buat gitu. Sebab boh ni ada ni bahagian banyak, boh pula ramai. Tuhan kita hanya Allah jua. Lepas tu nak pergi kat mana lagi? Payah Allah perintah ni. Hak Allah larang ni pula, tak nak tinggal ni benda Tuhan larang ni. Kena cari hak lain. Tak ada dah lah. Allah jua Tuhan. Bila kita faham pengertian syahadah, maka tepatlah dengan Islam kita terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Sebab apa terima bulat-bulat tanpa kira bicara? Serah diri, tidak ada pilihan. Kerana tak ada pilihan lah, Allah jua Tuhan. Dia kalau ngaji musliman orang Islam ni, kadang diterjemah dengan orang yang serah diri, orang yang tidak ada pilihan, orang yang terima bulat-bulat. Ya belaka tu. Sebab apa? Sebab hanya Allah jua Tuhan.
Tak ada pilihan dah kitanya. Kalau kita kata ni hak Allah Ta'ala ni payah, kita ambil hak kita sendiri ya. Kita ambil hak kita sendiri. Kau jadi Tuhan baik pula lah kitanya. Jadi Tuhan lah kita. Sebab ketetapan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Allah yang menjadikan alam, Allah yang mengaturkan perjalanan alam. Hak di langit, hak di bumi, semua Allah jadikan, semuanya Allah yang aturkan. Ke kita pandai nak atur tu? Allah aturkan hak makhluk besar-besar, Allah atur belaka. Semua daripada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah jadikan manusia, Allah pun tetapkan sekali dengan peraturan yang perlu manusia turuti. Lepas tu nak cari mana lagi? Kalau hak langit pun duduk di bawah peraturan Allah, dan kita bumi ya? Sebab tu kalau kita tak mengikut peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar daripada langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat sendiri, jadi Tuhan sendiri, buatlah keputusan sendiri. Selagi kita duduk di bumi Allah, di bawah langit Allah ni, tak ada pilihan. Allah jua Tuhan. Ya. Ini nak faham Islam, nak faham syahadah, nak faham kedudukan agama. Kalau kita nak buat pula kita sendiri, jadi kita Tuhan jadi. Tak ada macam saat ni lah. Saat ni Tuhan segala-galanya. Sebab apa? Lahu ma fis samawati wal ard. Milik bagi Allah, kepunyaan Allah, perkara ada di langit dan di bumi. Semua Allah Ta'ala belaka. Kejadian Allah Ta'ala semua kena ikut peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Milik Allah di langit dan di bumi. Tiba-tiba kita nak buat kita sendiri. Jadi Tuhan. Sebab itulah Al-Quran sebut ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Pokok Yahudi Nasara menjadikan pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tanya, bila Yahudi Nasara sembah orang? Ada Yahudi Nasara sembah orang? Sembah pendeta-pendeta, sembah padri-padri. Yahudi Nasara sembah pendeta, sembah padri. Gitu. Tak. Dia kata dia sembah Allah. Dia tak sembah pendeta-pendeta, padri-padri. Tiba-tiba Quran kata mereka menjadikan pendeta-pendeta, padri-padri sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul mana panggil Tuhan? Bukan sembah padri pendeta. Betul padri pendeta ubah hak Tuhan. Orang ni pun turut hak pendeta, padri ni ubah ni kerja Tuhan. Ubah ni kerja Tuhan. Ubah ada tetapan Allah, tu bukan kerja manusia. Hak ubah tetapan ni kerja Allah. Terdahulu syariahnya begini, Nabi kemudian syariahnya terbatas hak ni, pakai hak ni pula. Keluar Nabi lain, terbatas syariah ni, pakai syariah ni pula. Ada kan gitu? Kan syariah kan terubah. Syariah hukum hakam lah, akidah satu daripada Nabi Adam AS sampai ke kiamat, akidah yang satu. Tapi syariah hukum hakam terdahulu dibenarkan, kemudian tidak dibenarkan, terdahulu tidak dibenarkan, kemudian dibenarkan. Siapa yang boleh ubah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kerja Tuhan, ubah ni. Tiba-tiba pandiri pendeta ubah. Yahudi Nasara terima pendeta pada ubah, maknanya dia menjadikan pendeta pada itu sebagai Tuhan. Itu kalau kita ubah. Kalau kita ambil hak orang lain pula, bukan ambil hak Tuhan, jadi orang lain pula Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ingat baik. Ini bab kedudukan agama. Agamalah nak selamat kita dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja nak selamat, dengan agama dunia dan akhirat. Nak selamat agama, kena jaga agama. Nak jaga agama, kena faham apa benda yang kita nak kena jaga. Agama tu apa dia. Kemudian bahagian agama ni ada berapa? Islam, iman dan ihsan. Kena jaga ketiga-tiga ni. Nak jaga Islam, kena faham pengertian dia, rukun dia. Nak jaga iman, kena faham pengertian dia, rukun dia.
Bukan cerita agama ni, kena belajar agama. Biar faham agama tu molek. Jadi dua kalimah syahadah nak kafir masuk Islam, ngucap ni sebab apa? Dua kalimah syahadah merangkumi satu agama, merangkumi agama. Apabila orang kafir dia mengucap dua kalimah syahadah dengan suka rela dia, bukan dipaksa, dan dia faham pula secara kasar apa pengakuan dia ni. Mengaku Allah jua Tuhan ni apa makna? Allah jua Tuhan Allah ni Tuhan yang esa. Bukan lagi hak macam hak hari tu, hak sebelum tu disembah patung lah, disembah macam-macam hak lain. Allah ni Tuhan yang esa, Tuhan yang kuasa. Dia faham cara kasar-kasar hak mengucap dua kalimah syahadah ni. Kemudian dia pengakuan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dia faham cara kasar-kasar Nabi ni manusia yang Allah utuskan sebagai Rasul. Hak Rasul ni pastilah Rasul ni manusia yang terbaik. Ini cara-cara umum. Dia kata dengan lidah seumpama tu, dan dia pun hati dia pun terima secara umum Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utus Allah. Dia terima secara umum, sah Islam dan iman dia. Mati syurga lalu dah. Nak sah iman macam mana? Rukun iman tak berapa nak kemah molek. Baru cara kasar-kasar untuk permulaan. Memada dah secara kasar-kasar dulunya. Lepas masuk Islam, sah Islam dan iman, bab hukum hakam Islam kena detailkanlah, kena tahu molek lepas tu. Hukum hakam berkaitan dengan iman pun kena faham molek lepas tu. Kena tafsirlah pula lepas tu. Tapi untuk mula-mula dia asyhadu ni, sah Islam dan iman dia. Kalau dia kata dan dia faham apa yang dia kata. Tapi kalau dia hanya kata semata-mata, bukan dia nak ambil sangat dia kata Allah jua Tuhan, Allah jua Tuhan, dia tak ada di hati dia nya. Nabi Muhammad pun dia tak ada Dia duduk dengar cerita-cerita duk puduh ke Nabi SAW kan. Nabi Muhammad ni orang dia dak pakar ke apa dalam hati dia. Tapi kenapa dia mengucap nak nikah orang Melayu? Tak mengucap dia nikah. Nak nikah kan? Tak mengucap dia boleh nikah. Dia pun mengucap lah. Secara sukarela kita nampak. Lepas tu sahlah Islam dia ni. Boleh nikah dengan orang Melayu lah. Tapi hati dia tak terima pun. Tak ada iman. Tapi kalau dia mengucap, dia faham apa yang diucap, maknanya dia ada kepercayaan pada Allah dan Rasul secara ijmal je, bukan cara detail. Cara detail ni lepas masuk Islam lah. Atau kena ngaji molek lah untuk memastikan Islamnya terjaga, imannya terjaga. Tapi cara kasarnya kena ada dah kepercayaan dia kepada Allah, kepercayaan dia kepada Rasul, cara kasar-kasar. Maka sah Islam dan iman dia. Tapi kalau masuk Islam dengan tujuan tak dia nak nikah, dia tak ada nak ambil Allah dengan Muhammad tak ambil kena ngucap lah dia tak boleh nikah dengan Melayu, maka Islam lah dianya. Tapi di sisi Allah dia tidak beriman. Tapi kita hanya boleh menghukum hak zahir. Umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarair. Nabi kata aku diperintahkan hukum zahir. Dalam tu urusan Allah Subhanahu wa taala lah. Dia mengucap molek-molek, Islam lah dianya. Oleh kerana Islam ni untuk hubungan sesama manusia, dia kena kata tu di hadapan orang ramai. Macam sekarang lah, ucap dengan pejabat agama, tubik surat, tubik kad, gitulah. Sahih orang Islam. Tapi kalau dia mengucap hanya di hadapan seorang sahaja, kita misalnya ada kenal orang bukan Islam, anak kawan anak kita ke, dia pun nak masuk Islam, umurnya tak cukup 18, jadi dia nak terbuka ramai-ramai, dia tak berani. Dia pun royak kita dia nak masuk Islam, kita pun suruh dia mengucap lalu. Ucap. Kita seorang je saksi contoh. Kita seorang je saksi, tapi orang lain tak tahu. Lepas mengucap apa semua kita ajak agama secara sembunyi, matilah dianya secara zahir, secara orang ramanya dia tak pernah Islam pun laginya. Tapi dia mengucap dalam depan kita seorang contoh sebagai saksi. Dari segi hukum agama, saksi yang sesatu orang
yang menyaksikan dia masuk Islam, saksian itu diterima, maka jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam. Itu hukum agamalah. Itu dalam penyaksian dia sebagai orang Islam, jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Tapi kalau bab harta benda, kena ada dua saksi yang jadi saksi dia itu masuk Islam. Barulah pergi pada persoalan harta benda, siapa yang boleh terima harta dia. Kalau bab harta kena ada dua saksi yang menjadi saksi dia itu masuk Islam. Tapi kalau untuk hanya nak mengesahkan di Islam, jenazahnya nak urus cara Islamnya, satu saksi cukup. Lepas tu kalau ikut tempat kita ni terima tak terima dah tahulah. Dia mati. Tak ada nama dia, nama bukan Islam. Dia tak ada cara terbuka. Tak ada siapa jabat agama, tak ada keluar surat, tak ada apa. Kita pun royak, dia mengucap dah depan saya. Siapa lagi hok dengar? Saya seorang je. Secara sembunyi. Hukum agama terima penyaksian. Tapi sekarang wallahu alam lah macam mana. Sebab kita tak nak tangguhkan dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia balik dah. Asyhadu je lah. Lepas tu, dah kerana umur tak cukup, sembunyikanlah. Sebab dalam agama kita cukup umur dengan balik, bukan dengan 18. Jadi kita tak boleh nak kata nafti lah. Nafti umur 18 lah. Kita redha, setuju dia duduk dalam kafir siapa umur 18. Ar-redha bil kufri kufrun. Jangan redha dengan kufur, jatuh kufur kita. Dia nak masuk Islam, kita Islamkan dia. Kalau mungkin ada mudarat lain, kita sembunyikan. Cuma nak ceritanya, kita sembunyikan keislaman dia. Yang menjadi saksi di Islam hanya kita seorang, maka saksian itu diterima. Tapi hak semolek bersungguhnya macam ada buat tu lah, mengucap depan ramai, pergi jabat agama, ambil surat, adakah ni. Sebab apa? Islam ni untuk habuang zahir. Iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kalimah syahadah merangkumi agama. Sebab tu orang kafir nak masuk Islam kena ucap ni. Dua kalimah ni. Lepas tu kadang orang kata nak bawa dua kalimah. Mana apa nak bawa dua kalimah? Nak bawa agama. Itu mana nak bawa dua kalimah, mana bawa agama. Sebab dua kalimah ni merangkumi agama kita. Jadi kalau kata nak bawa dua kalimah syahadah lah. Bila sebut kata nak bawa dua kalimah, makna nak bawa agama. Bila nak bawa agama, kena berpandukan kepada ilmu agama. Orang nak bawa agama ni, dia kena belajar ilmu agama terlebih dahulu. Bukan nak bawa agama kepada masyarakat. Nak bawa agama dalam diri kita pun. Nak masukkan dua kalimah dalam diri kita pun, kena belajar ilmu agama. Tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya kena belajar molek untuk bawa agama dalam diri kita. Kita nak bawa keluarga kita kepada agama. Nak bawa dua kalimah kepada keluarga kita, kena ajar tauhid, fiqh, tasawuf. Kita nak bawa agama ke dalam masyarakat. Kita pergi dalam masyarakat, kita kata kita nak bawa dua kalimah. Kenapa? Kita nak bawa agama. Yang tukang bawa da'i itu, yang pendakwah tukang bawa, dia mesti ada ilmu agama yang secukupnya. Sebab apa nak bawa agama? Bawa masuk dalam masyarakat, nak bawa agama, masyarakat ada kekeliruan dalam bab agama. Kita pun sedia menerima pertanyaan. Tanya, insya-Allah kita akan huraikan bab agama. Sebab kita nak bawa dua kalimah, nak bawa agama. Orang tanya agama, orang ada kemusykilan agama, kita yang huraikan. Jangan kita nak bawa agama, tanya sepatah, bukan. Kita tak buka untuk bertanya. Sebab kita pun tak tahu. Dah tak tahu bawa agama apa. Ini makna nak bawa dua kalimah. Nak bawa agama, pokok pangkalnya ilmu. Nak bawa agama dalam masyarakat, nak bawa agama dalam diri kita seorang pun dia kena ada ilmu. Bukan pakai agama-agama agak-agak, raba-raba, tera-tera, teh-teh. Itu bukan agama gitu. Sama juga nak bawa keluarga pada agama. Nak bawa kepada agama, pastikan keluarga kita ni ada bahagian Islamnya, ada bahagian imannya, ada bahagian ihsannya. Kalau pecah tiga, Islam, iman dan ihsan ni, ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf. Ini bawa agama dalam keluarga. Bukan hanya baca buku setir dua, lepas tu bangun malam awak nangis. Tak jadi gitu. Kena belajar ilmu agama dulu. Untuk bawa agama dalam diri kita, kalau kita
Lawak dalam masyarakat pula. Lagilah kena beradang ilmu agama tu. Ni nak bawa 2 kalimah. Berapa? Nak bawa agama. 2 kalimah syahadah. Ini mengucap 2 kalimah syahadah ni. Tertentu pada wajib kata di atas kafir yang hendak masuk Islam juga. Adapun orang Islam yang mana kita Islam ni dipanggil taba'an li abawai, yang mana kita ni terima Islam daripada ibu dan ayah kita automatik menjadi Islam, maka tidak wajib atas kita mengucap 2 kalimah syahadah. Hanya tadilah kita sebagai orang Islam wajib kena terima bahawa 2 kalimah syahadah ni perkara agama yang Nabi bawa. 2 kalimah syahadah ni rukun Islam yang pertama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengucap 2 kalimah syahadah tidak menjadi kewajipan atas kita. Ini cerita semata-mata mengucap, bukan cerita dalam ibadah. Dalam ibadah tasyahud akhir rukun qauli, tasyahud awal sunnah ab'ah. Tukang bank, Tok Bila, dia adalah 2 kalimah syahadah. Dalam bank dia, dalam komak dia tu. Itu dalam ibadah. Ni nak cerita ni tak berkait dengan ibadah. Di luar ibadah. Tak pernah kata sekali pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di luar ibadah. Dalam solat sudah cerita tu mesti nak kata dalam ibadah. Luar ibadah ni tak pernah kata sekali pun. Tak dosa kita. Pernah tak kata sekali? Bukan dalam solat, bukan ketika bang, bukan ketika qomat. Hak suku sakat tu pernah tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan masa jawab bang, bukan masa jawab qomat. Itu dalam ibadat. Hak suku sakat. Pernah tak? Pernah tak? Pernah? Saya nak tidur. Tidur. Takut mati tau. Mati nak tidur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak tidur ni sudah dengan la ilaha illallah. Dalam mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i kita ni tak wajib. Wajib atas orang kafir je. Orang Islam tak wajib. Mazhab Maliki atas tiap-tiap orang Islam di luar ibadah wajib sekali sama hidup kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena kata sekali. Wajib mazhab Maliki. Tak mungkin, bukan dalam ibadat. Itu dalam ibadat. Ambo ni luar ibadat kita. Kata sekali. Mazhab Maliki wajib kena kata sekali. Tapi ingat baiklah, wajib kena kata sekali itu dengan kosa nak menunaikan kewajipan kata sekali. Baru lepas mazhab Maliki. Kata wajib kena kata sekali. Bukan kata senyap seorang gue. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kosak kitanya kata sekali ni sebab kewajipan kepada kita kena kata sekali dalam seumur hidup kita. Barulah lepas kewajipan. Kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan kosak hati kita, kata ni untuk lepas kewajipan kata sekali seumur hidup dalam pandangan mazhab Maliki. Barulah lepas dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kita tidak ada. Tidak ada kewajipan kata sekali seumur hidup. Mazhab Maliki kena kata sekali. Sama juga dengan selawat. Bukan selawat dalam solat. Selawat dalam solat ni tasyahud akhir rukun qauli. Selawat luar ibadat. Mazhab Syafi'i kita tak wajib selawat sekali di luar ibadat. Mazhab Maliki kena sekali. Kena selawat sekali atas Nabi SAW di luar ibadah dengan kosa nak menunaikan kewajipan kata selawat sekali seumur hidup dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tidak. Hak luar ibadat ni selawat dalam solat tu tak ada tu. Hak luar ibadat suku sakat. Dok, kita selawat semua tapi kena ada kosak. Selawat ni nak menunaikan kewajipan kata sekali mengikut pandangan mazhab Maliki. Dia tak lepas. Tak lepas mazhab Maliki lah. Tak lepas dia kata wajib kena kata sekali.
Mazhab Maliki. Dan Syafi'i tak ada. Tak ada kewajipan kata sekali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan tidak ada hak kata wajib kena kata sekali selawat atas Nabi, tak ada. Kalau ibadat tak ada. Tak wajib. Mazhab Maliki dak tu kena kata juga sekali. Syahadah kena kata sekali. Ini hak Islam ni, Islam baka ni, Islam taba'an li abawai dia panggil. Turut ibu bapa. Hak turut ibu bapa ni mati dalam perut pun 6 bulan ke atas. Mati dalam perut 6 bulan ke atas. Diuruskan jenazahnya macam orang tua. Ditajhizkan dengan mandi, dengan kapang, dengan semayang, dengan tanam perkuburan orang Islam 6 bulan ke atas. Sebab apa? Islam mana dia tak punya apa-apa pun. Mak ayah dia. Taba'an li abawai. Turut mak ayah. Dia panggil Islam baka. Islam yang dipusakai, yang diwarisi. Islam dipusakai, Islam diwarisi. Iman tidak dipusakai, iman tidak diwarisi. Ingat baik. Islam dipusakai, diwarisi, baka. Islam baka, terima daripada mak ayah. Iman masing-masing kepercayaan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam nasyid Raihan tau. Tak ada dia tipu apa disebut dalam dia punya lirik dia, nasyid dia. Mana iman ni tidak diwarisi, tidak dipusakai, berbeza dengan Islam. Mati dalam perut tak ada bunyi apa-apa, itu 6 bulan ke atas lah. Kalau 6 bulan ke bawah cerita lain pula. Kalau 6 bulan ke bawah, kemudian hak anak dalam perut ni sudah terbentuk, telah terbentuk, ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki, sudah berupa panggil apa? Sudah terbentuk. Ghaliknya terbentuk ni 4 bulan ke atas. Ghalik ni. Tapi tak syarat 4 bulan lah. Tapi biasa kita sebut 4 bulan. Dia bukan syarat 4 bulan. Cuma ghaliknya akan jadi terbentuk rupa ni apabila 4 bulan. 4 bulan ke atas. Sudah terbentuk, ada kepala, ada tubuh, ada bahagian-bahagian itu. Mati tidak ada tandaan hidup lah. Keluar tak ada bunyi apa-apa, tapi sudah ada bentuk manusia. Dia wajib 3 perkara je lah. Mandi, kapang, ke bumi. Solat tak ada. Solat tak ada tu. 6 bulan ke bawah, tidak ada tanda hidup, tapi sudah terbentuk rupa manusia. 6 bulan ke bawah, dia wajib mandi, kapal, kemudian ke bumi di perkuburan Islam. Sembahyang tidak ada. 6 bulan ke atas, walaupun tidak ada tanda hidup, dia wajib ke 4 perkara. Kita wajib 4 kan? Mandi, kapal, sembahyang, ke bumi. Wajib kan? Kalau 6 bulan ke bawah, keluar tu ada tanda hidup, bunyi ke apa ke, hukumnya macam orang tua lah, wajib 4 perkara. Cuma nak ceritanya, sebab apa diuruskan sebagai orang Islam? Orang Islam ambil mana? Mak ayah dia. Mak ayah dia. Adapun kalau anak tu anak zina, maka diturut kepada ibu lah. Sebab ayah tidak diiktibar. Sebab ayah ni yang terhasil daripada zina ni, dia tidak diiktibar, tidak diambil kiri, tidak menjadi nasab. Jadi kalaulah anak tak anak zina, moknya Islam, anak tu jadi Islam lah. Kalau anak zina, moknya tak Islam, kafir, tapi yang lelaki tu Islam, anak tak akan jadi Islam. Kita akan turut ayah kalau anak zina. Tapi kalau dalam bab agama, salah satu dia dua. Kalau contohlah hukum agama, salah seorang daripada mak ayah tu masuk Islam, mak ayah asal kedua-duanya kafir, asal kedua-duanya kafir, masuk Islam salah seorang daripada kedua ni, sama ada masuk Islam tu ayah, sama ada masuk Islam tu mak, anak yang belum baligh automatik dihukumkan sebagai Islam. Kalau anak tu baligh, dia kena mengucap sendiri kalau nak masuk Islam. Maknanya ikut mak atau ikut ayah.
Mak masuk Islam, ayah kekal agama asal, anak jadi Islam, anak yang belum balik. Mak kekal agama asal kafir, ayah masuk Islam, anak yang belum balik automatik menjadi Islam ikut ayah. Dia gitu. Dia bukan kata ikut mak apa dak, dia ikut hak mana, hak Islam. Hak lebih hak tinggi, hak Islam ni tinggi. Okeylah. Islam tu ayah ke Islam tu mak, anak automatik. Hak timukih baru ni kakek hak isu hak ayah masuk Islam, mak kekal agama asal, kemudian ayah tu lari anak jadikan Islam, kemudian mahkamah mengarahkan serah kepada mak balik, hak agamanya agama kekal agama asal, agama kafir. Agama kita dak. Bila ayah ataupun mak masuk Islam, anak yang belum balik automatiklah Islam dia. Bang apa ni? Islam taba'an li abawih, ikut mak ayah. Mak saja ataupun ayah saja. Bagi Islam dia yang dipusatkan, yang diwarisi. Islam yang seumpama ni, dia tidak wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi kalau anak tu baligh, walaupun kedua-dua ibu bapa dia, kedua-duanya masuk Islam, mak masuk Islam, ayah masuk Islam, anak baligh, dia tidak akan jadi Islam. Dia kena mengucap sendiri. Tapi kalau belum balik, tak payah mengucap. Dia automatik menjadi Islam, tabak li abawai. Macam kita ni automatik Islam sebab mak ayah kita Islam. Jadi rukun yang pertama mengucap dengan syahadah ini tertentu di atas kafir yang hendak masuk Islam juga. Ini rukun Islam yang pertama. Kedua, mendiri sembahyang 5 waktu. Wallahu a'lam.